Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 1 hari bulan Julai 2021 bersamaan dengan 20 Zulqa'dah 1442, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur. Tafsir surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Sambungan pelajaran kita pada kali ini bermula ayat yang ke-6. 6, 7, 8, 9, 10. 10 ayat, sampai ayat 10. Kisah kita pada kali ini agak menyayatkan hati, meruntuhkan perasaan apabila kepercayaan dinodai, amanah yang dipikulkan dikhianati, keharmonian sebuah keluarga diporak-perandakan hasil daripada perbuatan jahat seorang yang bergelar isteri terhadap suami yang memilihnya sebagai isteri untuk dicintai, pasangan hidup, penerusan umat manusia di atas dunia. Tiba-tiba keadaan ini telah dikoyakkan dengan perbuatan fahisyah, perbuatan jahat. Dalam situasi ini, seorang suami terumbang-ambing. Di antara nak ambil tindakan bagi menjaga maruah diri yang mungkin akan menyebabkan dia akan terpaksa menjalani hukuman mati, ataupun diam. Kalau diam di atas perkara mungkar yang besar yang menyebabkan maruah diri dan keluarga, maka bagaimana keadaan? Jadi para pelajar sekalian, tajuk kita ini iaitu hukum al-li'an, sumpah laknat antara suami dan isteri, menuduh dan menafikan. Ini adalah merupakan syariat Islam memberi ruang dan jalan untuk melepaskan suami dari bertanggungjawab, daripada memikul tanggungjawab yang tak terpikul olehnya, dan juga menyelamatkan seorang isteri daripada dituduh dengan perbuatan yang juga memalukan dirinya dan keluarganya. Maka jalan keluarnya iaitulah kita kembali kepada takwa kepada Allah Azza wa Jalla, masing-masing mempertahankan diri dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, ayat kita ini bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 734. Ayat 6, surah An-Nur, muka surat 734. Bagi jemaah yang pegang tafsir yang lain, sila cari nombor ayat. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya, insya-Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Allahu Akbar. Ayat ini menyentuh perasaan kita. Tak boleh kita nak bayangkan bagaimana seorang suami apabila berhadapan dengan situasi yang sangat gawat ini. Orang panggil tak tahu nak ke mana dia. Baik, kita baca terjemahan ayat yang pertama ini, ayat yang ke-6. Kemudian kita pergi kepada huraian. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu. Tak ada, dia tak boleh bawa 4 orang saksi yang menyokong tuduhannya. Hanya dirinya sendiri saja. Yalah, dia seorang, dia balik rumah dia tengok. Nak pergi cari orang, selesailah masalahnya, lari kawan tu. Apa kita nak buat? Dalam ayat yang lepas, ayat yang keempat, kita sudah belajar hukum qazaf. Hukum seorang yang menuduh orang lain berzina. Kemudian dia tak boleh bawa 4 orang saksi, tak lengkap, tak cukup dia punya persaksian. Maka 3 hukuman telah dijatuhkan. Sebat 80 kali. Digugurkan syahadah, persaksiannya gugur selama-lamanya. Dan dia dianggap sebarang orang fasik dalam isu ini. Tiba-tiba bala ini terkena kepada seorang suami yang tengok isteri dia buat benda fahisyah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu lorong, makhraj, pintu jalan keluar, supaya kemelut ini ditangani dengan cara yang baik. Dengan mengikut syariat, ataupun bahasa kita dengan SOP syariat, yang sangat besar hikmahnya, yang telah diturunkan oleh Allah, menjadi panduan kepada hamba-hambanya di atas dunia ini. Baik. Kamu ada saksi tak? Tak ada saksi. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah.
maka persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Innahu laminas sadiqin, bahawa sungguhnya ia dari orang yang benar. Wallahi wabillahi watallahi, saya benar dalam tuduhan ini. Mana dia kena sebut tuduhan dia kepada bini dia. Innahu laminas sadiqin. Wal khamisat, yang kelima. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Yang kelima, dia bersumpah kali yang kelima, adalah dia berkata bahawa laknat Allah Ta'ala akan menimpa dirinya jika adalah dia dari orang yang dusta. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan para pelajar, kita sudah nampak bagaimana suami kena bersumpah 4 kali, seolah-olah lah kita kata ganti daripada 4 orang saksi, dan yang kelima dia kena laknat dirinya sendiri. Dia bersumpah bahawa kalaulah dia bohong dalam tuduhan yang besar ini, maka Allah Ta'ala akan laknat dia. Dia sendiri yang laknat diri dia. Nah, dia tak katalah alaihi, dia kata alayya, atasku. Baik. Para pelajar sekalian, setelah kita lihat hukum qazaf dalam siri yang lepas, maka di sini hukum khas. Apa dia khas? Isu yang berlaku dalam sebuah rumah tangga. Isteri curang. Isteri menjadi pengkhianat. Jahat kepada suami dan keluarga dan jahat kepada diri sendiri dan agama. Bagaimana dia kena buat? Ya, tadilah dalam ayat tadi sudah jelas hukum yang tersebut. Allahul Musta'an, kita minta doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya keluarga kita, anak-beranak kita, orang-orang yang kita sayangi selamat daripada teruji dengan bala yang berat ini, iaitulah bala terjebak dengan benda keji dan mungkar ini. Semoga Allah selamatkan kita dan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apakah kisah? Kisah sabab nuzul, sebab turun ayat ini. Kisah ini panjang. Ada 2 atau 3 kisah. Saya ceritakan kepada para pelajar sekalian untuk mengambil pengajaran dan memahami situasi. Bagaimana keadaan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya syariat li'an, sumpah laknat antara suami dan isteri. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat nama dia Uwaimir dengan ain. Uwaimir. Biasa kita dengar Amir, yang ini tasghir dia panggil Uwaimir. Uwaimir ni dia pergi jumpa dengan ketua kabilah dia nama Asim bin Adi. Asim ni ketua kepada Bani Ajlan. Bani Ajlan. Jadi Uwaimir al-Ajlani. Tuan, bagaimana pandangan tuan sekiranya seorang suami, seorang laki-laki mendapati isterinya berduduk dengan orang laki-laki? Maknanya buat benda keji, benda kotor, zina. Kalau dia bunuh, mana tengok, oh, dia ni ambil parang, bagi. Tembak ke macam mana? Kalau dia bunuh, kamu akan bunuh balik dia. Sebab membunuh orang, am kaifa yasna. Bagi tahu kepada saya, apakah tindakan yang patut saya buat? Salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tuan penghulu, ketua, pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum ini? Dia minta ketua dia pergi tanya. Fa'ata Asimun an-Nabiyya. Asim pun pergilah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dia pun cerita soalan tadi. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail.
Rasulullah tak suka dengan soalan ini sebab benda ni keji dalam masyarakat Islam. Masyarakat yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masyarakat yang mulia di kalangan orang yang baik-baik, tapi tiba-tiba datang soalan seperti ini. Nabi tak suka soalan-soalan yang tidak baik. Kecuali kalau berlaku. Terpaksalah untuk memberi jawapan. Maka Asim balik. Belum dapat jawapan. Nabi, yang penting, dia kata Nabi tak suka. Kariha. Uwaimir pun pergi jumpa Syekh Asim. Apa yang Rasulullah SAW jawab kepada soalan saya tadi? Dia kata belum ada jawapan. Bahkan Nabi marah pula. Qala Uwaimir. Uwaimir tak berputus asa. Ialah orang yang menghadapi ujian, dia lebih tahu dengan apa yang ada situasi sebenar. Dia berkata, wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah anzalik. Saya tak akan diam sehingga saya sendiri nak pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Uwaimir. Dia pergi menghadap Nabi. Faqala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana apabila seorang suami mendapati isterinya curang, melakukan zina dengan seorang lelaki yang lain? Ayaqtuluhu fataqtuluna. Adakah dia boleh bunuh orang itu, kemudian kamu bunuh dia? Atau bagaimana cara nak buat? Soalan yang sama diulang balik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, waktu Asim datang tadi belum turun ayat. Sewaktu Uwaimir datang, ayat sudah turun. Qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Uwaimir, Allah SWT telah turunkan ayat Quran tentang kamu dan juga tentang teman kamu tu, isterimu. Fa'amarahuma Rasulullah SAW bil mula'anah bima sammallahu fi kitabi. Maka Nabi melaksanakan apa yang disebut dalam ayat tadi. Walladzina yarmuna azwajahum. Maka dilaksanalah, dia panggil al-mula'anah, sumpah laknat. Fala'anaha. Kemudian berlaku peristiwa tersebut. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sesak, Nabi kata dia kata in habastuha faqad zalamtuha. Kalau aku tahan dia ni, zalim juga, duduk diam gitu. Fatallaqaha. Maka apabila selesai daripada sumpah, bercerailah dua tu. Ada yang ulama mengatakan tercerai secara automatik. Bila sumpah je, suami sudah bersumpah, maka terpisah. Fakanat sunnatan liman kana ba'dahuma fil mutala'inaini. Maka dia menjadi satu sunnah. Setiap orang yang terjebak dengan masalah ini, inilah cara penyelesaian dia, cara sumpah melaknat diri. Kemudian apabila selesai peristiwa tersebut, Nabi SAW bersabda, unzuru. Mu tengok. Nanti dia bersalin nanti. Jadi di sini kata di ulama tafsir, laknat ini sudah terjadi dekat dengan nak beranak dah. Sudah mengandung dah kawan tu. Suami ni tahu bukan anak dia, kan? Maka dia terpaksa, kalau dia tak laknat, dia tak sumpah macam ni, dia tak tuduh, dia kena tanggung. Benih orang lain ban kepada dia. Dia tak mau. Maka Nabi kata, fa in ja'at ashama. Kalaulah anak yang dilahir nanti hitam, gelap warna. Ada ajal ainaini. Dia kata mata dia hitam. Mata hitam itu bolak-molek hitam. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadallajal saqaini. Betis dia berisi. Gemuk molek budak ni. Fala ahsibu Uwaimir illa qad sadaqa alaiha. Maka aku kira Uwaimir benar di atas tuduhan ini. Sebab Uwaimir ni putih. Baby yang lahir hitam. Makna bukan daripada dia. Wa in ja'at bihi Uhaimira. Tapi kalau budak baby nanti dilahir merah,
maknanya warna Uwaimir ni, fala ahsibu Uwaimiran illa qad kadzaba 'alaiha. Maka aku kira Uwaimir telah bohong dalam tuduhan ini. Sesalah sumpah, berpisahlah suami isteri ini secara automatik, mandatori. Bila anak dilahirkan, tengok-tengok sama apa yang Nabi sebut. Warna hitam, gelap. Allahu Akbar. Maka Nabi kita SAW mengatakan benarlah tuduhan Uwaimir terhadap isterinya. Fakana ba'du yunsabu ila ummihi. Maka anak itu dibenkan kepada ibu dia. Bapak dia sudah lepas. Bapak yang buat dia pula, bapak jantan yang buat dia pula, belum kahwin lagi, macam mana nak bank kepada orang tu. Jadi, berhenti setakat tu dulu. Ini satu kes. Kronik sikit tuan-tuan, masalah ini kronik sikit. Sebab ada kisah yang lain lagi, kisah yang kedua. Kisah yang kedua, hadis diriwayat oleh Ibnu Abbas. Hadis yang tadi, rawahul Bukhari, wal lafzu lahu wa Muslim. Makna hadis sahih. Kisah yang kedua, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah qazafa imra'atah. Seorang lagi sahabat nama dia Hilal bin Umayyah telah menuduh isteri dia berzina. Sebelum saya pergi pada kisah, saya nak sebut komentar daripada Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar kata, dikata riwayat ini menunjukkan bahawa ayatul li'an, ayat ini turun kepada Hilal bin Umayyah. Hadis yang pertama tadi menunjukkan ayat ini turun kepada Uwaimir. Kan? Tuduh pada Uwaimir. Bagaimana kita nak taufik antara riwayat? Maka para ulama berbeza pandangan ini. Ada ulama mengatakan ayat turun kepada Uwaimir. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Hilal bin Umayyah. Ada yang jamak mengatakan ayat ini turun kepada Hilal. Kebetulan Uwaimir datang, maka Nabi SAW juga mengatakan isu kamu telah dapat ayat Quran. Itu jelas. Fanazalat fi sya'nihima ma'an. Maka seolah-olah ayat ini turun kepada dua kes satu ayat. Wallahu a'lam, itu cara dia. Wa qad janaha an-Nawawi ila hadza. Imam Nawawi juga cenderung kepada pandangan jamak. Alhamdulillah. Boleh jadilah, kan? Yang menguatkan bahawa peristiwa itu berlaku, dua peristiwa dalam satu masa, dekat-dekat. Turun ayat Quran ni, datang kawan ni tanya. Wa yu'ayyidu ta'addud. Ibn Hajar kata, yang menyokong pandangan yang mengatakan berbilang kisah Hilal bin Umayyah yang bertanya Sa'ad bin Ubadah. Kisah Uwaimir yang bertanya Asim bin Adi. Wala mani'. Ini bahasa orang mengaji ilmu tafsir. Dia kata, tidak ada tegahan ataupun larangan. Kisah itu berlaku. Wa yattahidan nuzul. Tapi ayat Quran turun satu kes. Wallahu alam. Baiklah. Wajanaha al-Qurtubi ila tajwizi nuzulil ayat marrataini. Qurtubi kata boleh jadi ayat turun dua kali. Turun kepada Hilal, turun kepada Uwaimir. Kita kata wallahu alam. Yang pentingnya ayat tu sudah turun. Baik, saya nak cerita kepada para jemaah kronologi yang berlaku kepada Hilal bin Umayyah. Hilal Umayyah ni, dia ni salah seorang daripada orang yang taubat dalam isu tidak menghadiri peperangan Tabuk, kan. Maka Hilal bin Umayyah tuduh isteri dia berzina dengan Syarik ibnu Sahma. Nama orang ni Syarik bin Sahma. Nabi SAW kata, Hilal, al-bayyinatu. Bawa mari saksi. Au haddun fi zahrik. Atau aku sebat kamu 80 kali. Sebagaimana yang sudah berlaku. Ayat sebat.
ayat Qazah tu dah turun. Ayat yang keempat, yang siri yang lepas. Faqala ya Rasulullah, kata di Hilal, wahai Rasulullah, iza ra'a ahaduna alam ra'iti rajulan, seorang ni tengok isteri dia sedang buat benda yang tak baik dengan seorang laki-laki. Yang taliqu yaltamisul bayyinah, dia kena pergi cari orang, bawa 4 orang dulu. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu, bawa mari keterangan, wa illa haddun fi zahri, kalau tidak 80 kali sebat atas belakangmu. Maknanya Nabi ulang balik. Pertanyaan Hilal tadi, Nabi tetap dengan hujah. Sebab ayat Quran belum turun. Nah, ini cerita. Faqala Hilal. Hilal pun kata, wallazi ba'athaka bil haqq, ya Rasulullah, demi Allah yang telah membangkit Tuhan dengan benar. Inni la sadiqun, saya benar Rasulullah dalam tuduhan ini. Falyunzilanna Allahu ma yubarri zahri minal had. InsyaAllah, saya mengharapkan Allah Ta'ala akan turunkan ayat untuk melepaskan belakang saya daripada kena sebat. Alhamdulillah. Tak lama, fanazala Jibril, turun Jibril dari langit, wa anzala alaihi, turunlah ayat Quran yang ayat yang ke-6 ini, sampailah ke ayat yang ke-9. Allahu Akbar. Sahabat, fansarapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arsala ilaiha. Nabi pun bila turun ni, pergi panggil. Pergi panggil binimu mari. Bila mari, faja'a hilalun fasyahidah. Hilal pun datang, dia laksanakanlah tuntutan ayat ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ya'lamu. Hilal, isteri Hilal, ada yang menama isteri dia ni, tapi saya tengok, biarlah, yang tidak disebut dalam riwayat tak payah kita sebut nama-nama, kita sebut nama orang yang baik-baik je kan. Ada yang mengatakan nama dia Khawlah binti Qais, ataupun yang lain. Nabi kata apa? Ini bahasa pendidikan. Walaupun nak jatuh hukum, Nabi kata, Inna Allah ya'lamu anna ahadakuma kadhibun. Hilal, Allah Ta'ala tahu salah seorang daripada kamu berdua ada yang pembohong. Fahal minkuma ta'ib. Mu nak bertaubat kata tidak? Nabi larang dulu supaya tidak berlaku sumpah laknat. Nabi kata, kesianlah kepada keluarga kamu ni. Kan isteri dia pun anak beranak dia juga. Maka Nabi SAW kata, sebolehnya janganlah sumpah. Jangan laknat di sini. Sebab apa? Sebab kih ni berat, bukannya kecil kan. Ittaqillaha fi zaujatik. Mu takutlah Allah Ta'ala, wala taqzifah. Mu jangan sumpah. Tapi apa boleh buat? Dia masih lagi mengatakan, dia bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah, inni ra'aitu ala batniha. Macam mana saya tak sumpah Rasulullah? Saya tengok dengan mata saya sendiri, si laki-laki ini berada di atas perut isteri ini. Allahu Akbar. Maknanya jelas bagi dia, peristiwa itu berlaku. Tak mungkin dia diam. Tak mungkin. Kalau dia diam juga, dia jadi dayus. Seorang suami yang memejam mata kepada perbuatan jahat isteri. Apa nak buat? Allahu Akbar. Maka bersumpahlah dia. Summa qamat fasyahidat. Nabi suruh perempuan itu sumpah. Kalau tak sumpah, kena rejam. Bangun bersumpah si perempuan ini. 4 kali sumpah bahawa suami dia bohong. Bila dia nak sumpah kali yang kelima, sumpah yang sampai pada peringkat nak laknat kali yang kelima, waqafuha. Nabi kata, tunggu sekejap. Innaha mujibatun. Dengar tuan-tuan. Kita dengar, kita rasa takut. Wahai perempuan ini. Innaha mujibatun. Kalau kamu sumpah laknat ini, wajib hukuman ini kena atas kepalamu. Tidak di dunia, kamu kena laknat di akhirat.
kata Ibnu Abbas, fatalakkat wa nakasat. Wanita ni terkejut. Berhenti seketika. Hatta zananna annaha tarji'. Kami sangka dia akan tarik balik sumpah dia tadi. Bila Nabi sebut innaha mujibah, wanita ni terkejut. Macam tak berani nak teruskan sumpah dia. Kata Ibnu Abbas. Dia diam seketika, tapi syaitan kuat lagi. Summa qalat. Dia kata, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Aku tak akan malukan kaum aku, kabilah aku pada hari ini. Famadat, terus dia sumpah yang kelima, bahawa sekiranya bohong, Allah Ta'ala laknat atas dia. Allahu Akbar. Faqala, setelah selesai, berpisahlah dua orang ini. Faqala Nabi SAW, absiruha. Mu tengok baby dia nanti. Fa in ja'at bihi akhalal ainaini. Kalau dia lahir nanti, anak dia sawadu fil ajpan. Maknanya mata dia macam celak mata gitu. Sabiqal aliyataini, dia punya betih budak ni berisi. Qad apa ni? Sabiqal aliyataini, punggung dia besar. Maknanya budak sehat maksudnya. Khadallaj saqaini, betih dia berisi. Fahuwa li Syarik bin Sahmat. Betul lah tuduhan Hilal, dia tengok Syarik buat benda ni dengan bini dia. Apa jadi tuan-tuan? Faja'at bihi kadzalik. Allahu Akbar. Bila berlahir anak, orang tunjuk ke Nabi SAW, ni baby Rasulullah, ada riwayat kata begitu, ataupun orang bagi tahu kepada Nabi, memang seperti yang disebut oleh Nabi. Baby ni anak zina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laula ma mada. Kalaulah tidak kerana sudah tetap dalam kitab Allah Ta'ala dah tetapkan. Setelah dia bersumpah, kita tak boleh tak jatuhkan hukuman rejam lagi. Lakanali walaha sya'nun. Nabi kata, aku ada tindakan ke atas wanita ini. Sebab jelas, anak yang dilahirkan itu memang bukan daripada spesies ataupun manakala kita hari nak DNA menunjukkan bahawa anak itu anak si jantan yang dia berzina. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini kisah yang kedua, juga dalam Bukhari. Karena itu Imam Ibn Hajar awal-awal lagi cuba taufik di antara dua kisah ini. Baik, kita baca semua kisah-kisah yang ada ini supaya para pelajar, para jemaah boleh faham suasana. Kisah yang ketiga, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, inna lailatal jum'ati fil masjid. Pada satu malam Jumaat kami berada di masjid. Iz ja'a rajulun minal ansar. Datang seorang laki-laki daripada Ansar. Faqala law anna rajulan wajada ma'amrati rajulan fatakallama fajalatumuhu aw qataltumuhu. Dia tak sebut nama dah ni. Dia kata, orang tu mari tanya, kalau dia tengok orang dia tengok isteri dia buat benda tak baik, kalau dia bercakap, kamu sebab dia. Sebab hukuman qazah sudah ada. Kalau dia bunuh kawan tu, kamu bunuh dia sebab bunuh orang. Maka di sini kata di para ulama, tindakan tak boleh kita buat sendiri. Nak marah setara mana pun, ambil gambar, ambil bukti, bawa saksi, bagi ke mahkamah. Tak boleh, walaupun kita ada kemampuan, boleh je suami dia panah kau, tembak, mari. Ambil parang, tetap. Tapi undang-undang Islam tidak membenarkan rakyat membuat tindakan sendiri. Kita kena melalui saluran undang-undang. Wa in sakata ala ghaizin. Kalau dia diam, maka dia diam atas benda yang berat. Kenapa mendiamkan diri di atas maksiat dan mungkar? Tersepit dia. Wallahi la as'alanna anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah, dia tak, aku nak pergi tanya Nabi. Mana besok dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan yang pertama. Faqala Allahumma ftah. Nabi kata Allah akan buka tajuk ni.
untuk menyelesaikan masalah. Wa ja'ala yad'u, Nabi kita berdoa, fa nazalat ayatul li'an. Maka turunlah ayat ini, fa betuliya bihi dzalikar rajul min bainin nas. Maka laki-laki yang bertanya tadi telah diuji dengan peristiwa yang menyayatkan hati ini. Katanya boleh jadi yang datang tadi, cuma di sini rawi Abdullah Mas'ud tak sebut siapa. Tapi rawi lain sebut Uwaimir, Hilal, boleh jadi salah seorang daripada dua sahabat ini yang datang, yang bercakap pada malam Jumaat itu. Selesailah, maka apabila berlakunya sumpah laknat, Nabi kata, bila sampai ke sumpah, Nabi kata, yang kelima, Nabi nasihat kepada wanita, Nabi kata, mah, tunggu sekejap. Jangan laknat lagi. Nabi bagi tazkirah. Bahaya. Kamu akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Perempuan tu musirrah. Nak juga laknat. Sebab dia kata dia tak nak malukan keluarga dia. Tak nak malukan anak beranak dia. Maka dia terap sumpah laknat. Falamma adbara. Bila dia pergi, Nabi pun sebut betul. La'allaha an taji'a bi aswada ja'dan. Boleh nanti dia lahir anak, boleh jadi warna dia gelap, maka itu kepada si jantan yang dia berzina. Jadi tiga riwayat ini, riwayat yang ketiga ini sahih juga dalam Muslim. Baiklah, ketiga-tiga riwayat boleh kita simpulkan dua perkara yang berlaku. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada satu-satu ayat dalam huraian yang agak ringkas, dengan masa yang terbatas. Masa yang terbatas. Sewaktu anak kuliah tajuk ni dalam kuliah tafsir dalam kolej, mungkin kita boleh buat 2 jam ataupun 2 kuliah. Satu perbincangan ini panjang, banyak isu yang berkaitan. Wallazina yarmuna, tengok semula kepada ayat tafsir, tuan-tuan dan puan-puan. Wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Mana-mana suami yang menuduh. Jadi ayat ini spesifik kepada suami. Orang lain tak masuk dah. Orang lain tuduh, pergi kepada ayat 4. Siapa yang tuduh isterinya berzina, bukan sakat tuduh khalwat, bukan tuduh isteri dia mengorak, bukan tuduh isteri dia duk main chat WhatsApp dengan jantan lain, la, tuduh zina. Soreh, jelas tuduhan. Dia tak ada 4 orang saksi yang menunjukkan benar dakwaan dia kecuali diri dia sendiri. Macam dia tadilah, kalau nak pergi cari saksi, selesailah masalah ni. Kecuali rumah dia ada CCTV contohnya, dia boleh buka balik tengok apa yang berlaku. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahatan billah, maka suami itu dia kena bersumpah 4 kali, innahu laminas sadiqin, wallahi wabillahi watallahi, bahawa saya benar dalam tuduhan ini. Dia kena kata sumpah. Sebab apa? Kenapa diulang 4 kali? Tanda ni para pelajar. Kenapa Allah Ta'ala syariatkan ulang 4 kali? Arba'a syahadatin billah. 4 kali ulang. Di sini para ulama mengatakan untuk takkid, nak menguatkan tuduhan. Sampai 4 kali ulang. Sumpah dengan nama Allah, dia benar dalam tuduhan dia. Ada juga ulama mengatakan al-badal, ganti. Ganti daripada 4 orang saksi dengan 4 kali sumpah. Kita kata wallahu alam, itu disebut oleh para ulama dalam isu ni. 4 orang saksi dengan 4 orang sumpah. Baik. Selesai daripada ini, maka Nabi akan peringatkan. Ingat, yang kelima ini, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Laknat Allah Ta'ala, dia kena kata laknatullahi alayya. Allah Ta'ala laknat ke atas saya sekiranya saya bohong dalam tuduhan ini. Sudah. Jadi apabila laki-laki bersumpah menuduh isteri dia, isteri sama ada dia mengaku, maka dia direjam, atau dia membalas menolak sumpah suami dia dengan sumpah juga bahawa dia tak bersalah.
Suami dia bohong. 4 kali sumpah. Yang kelima, dia kena laknat diri dia sendiri sekiranya dia bohong dalam dakwaan ini. Jadi biasanya bila sampai yang keempat, sebelum masuk yang kelima, Nabi SAW akan beri peringatan, tazkirah. Sumpah ini besar, dia punya kesan. Implikasi dia berat. Berani buat. Tengok tadi, talakak, maknanya wanita terberhenti seketika. Entah macam mana syaitan mari, kalau kamu mengaku depan orang ramai ni, bukannya main-main. Maka, sebab kata di para ulama, syarat kita nak sumpah ni ada 4 perkara. Yang pertama, tempat. Kita kena pilih tempat di masjid. Waktu dia disaksikan oleh orang. 4 orang dan ke atas. Tak kira lah 4 orang ke 400 orang. Kemudian tempat. Tempat dia di masjid. Mana kalau di Masjid Haram tu dekat dengan pintu Kaabah. Kalau Masjid Madinah, dekat dengan mimbar Nabi SAW. Di Masjid Aqsa, dekat dengan sakhrah, tempat batu. Di masjid lain, dekat dengan mimbar atas masjid. Ni kita kena ingat, nak sumpah ni bukannya semua benda kena sumpah. Ni orang Malaysia ni tidak. Kalau dia nak apa-apa, naik masjid, sumpah. Habis JK masjid terpalit sama. Lah, dia kena mahkamah yang tentukan. Bila nak bersumpah dia bagaimana. Maka kata di ulama, fiqh kata 2 tadi tetap, iaitulah sumpah itu dengan dihadiri oleh orang ramai. Dan sumpah, ada pun tempat dengan masa dia selepas solat asar. Selepas solat asar, dan ini sunat. Yang dihadiri oleh orang ramai tadi, itu jelas. Kena buat pada masa dia. Allahul Musta'an. Maknanya, dan 4 kali lafaz. Lafaz 4 kali, yang kelima laknat. Jadi kita ada 4 perkara. Dalam sumpah ni, 4 perkara kena ada. Lafaz 4 kali. Yang kelima laknat. Kemudian dihadiri oleh beberapa orang saksi. Paling kurang 4 orang. Dan ke atas, tempat dia dalam masjid, waktu dia selepas solat asar. Jadi kata ulama, lafaz dengan saksi wajib. Tempat dengan waktu sunat. Mana kalau macam contohnya sekarang kita ni tak sesuai nak bawa ke masjid, boleh je angkat sumpah ni di dalam mahkamah. Tidak jadi masalah. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an, kita minta tolongan Allah daripada perkara yang tidak baik. Baiklah. Apabila mereka bersumpah, apa jadi? Terpisah secara automatik. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang kena tuduh tadi, hendaklah ia bersumpah balik, sumpah balas dengan nama Allah 4 kali. Bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah seorang yang dusta. Bini kena jawab balik. Kalau dia tak jawab, kalau tak jawab macam mana? Kena rejamlah dia. Macam dia iktiraf apa yang dituduh oleh suami dia. Allahul Musta'an. Kan? Jadi oleh kerana isteri nak jaga diri dia, Allah Ta'ala nak bagi ruang kelepasan kepada seorang isteri yang dituduh. Boleh jadi suami jahat, boleh jadi isteri jahat, dua-dua boleh jadi. Maka diberinya lorong melepaskan diri. Tetapi suami tidak lagi bertanggungjawab dengan baby yang dikandung oleh bini itu. Tak tanggungjawab lagi. Sebab apa tak tanggungjawab? Sebab dia tengok, dia sudah meragui budak tu. Bukan dia buat. Bukan anak dia lagi. Cuma itulah syariat Islam memberi ruang yang untuk melepaskan orang ini supaya apa? Maka dengan cara sumpah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-9, wal khamisah. Ini untuk suami, untuk isteri pula. Tadi untuk suami, kan? Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Lain sikit. Tengok, ayat yang ke-9 ini
Dan sumpah yang kelima, hendaklah wanita itu berkata bahawa kemurkaan Allah, bukan sekadar laknat, murka lagi, akan menimpa dirinya jika suaminya adalah dari orang yang benar. Sumpah suami tadi, ayat 7, laknatullah alaihi ingkan. Allah Ta'ala laknat ke atas saya sekiranya saya bohong. Yang kelima pula, isteri mengatakan Allah Ta'ala akan murka ke atas saya sekiranya suami saya itu betul. Itu dia punya format doa, lafaz doa tu. Allah Ta'ala akan murka, ghadab, makna marah, murka sekiranya suami saya itu betul dalam tuduhannya. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, ayat ini cukup orang panggil menyayatkan hati sebab benda berlaku dalam rumah. Sepatutnya masing-masing menjaga diri, masing-masing menjaga kehormatan, suami jaga kehormatan diri isteri. Tapi apa sudah buat? Perkara ini sudah terjadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lepaslah dia daripada rejam di dunia, tapi dia mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, apakah kesan dia? Apakah kesan daripada sumpah ini? Para pelajar tengok, wa yatarattabu 'ala al-li'an. Bila dia bersumpah, maka 3 perkara akan terjadi. Yang pertama, lepaslah dia daripada dirjam. Lepaslah dia daripada kena rejam. Sebab dia sumpah balas bahawa suami dia bohong. Yang pertama. Yang kedua, subutul al-furqah bainaz zawjaini. Subutul furqah, maka isteri dengan suami terpisahlah abadan selama-lamanya. Kalau dia menyesal nanti, dia sudah taubat masing-masing, kan? Dia nak balik semula dua, dia nak angkat nikah. Tak boleh lagi dah. Dia panggil tahrim mu'abbadan. Selama-lamanya dua orang ni tak boleh kahwin lagi. Yalah, biasalah dunia waktu kelahi lah. Tapi nak lama-lama esok, gila talak balik. Kan, gila talak, dia panggil macam-macam gila atas dunia ni. Dia nak balik semula, tak boleh. Yang ketiga, kesan yang ketiga daripada peristiwa sumpah laknat ini, sumpah menafikan anak, maka anak itu ternafilah nasab dia daripada bapa. 3 perkara kesan daripadanya. Allahul Musta'an. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Allah. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah amat menerima taubat, lagi amat bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar untuk diatasi. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita, kalaulah tidak rahmat Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala ke atas kamu, menurunkan rahmatnya ke atas hamba-hambanya, man taba min ibadi, siapa yang bertaubat daripada hamba-hambanya, Allah Ta'ala sangat bijaksana dalam susun atur pentadbirannya. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat hukuman nak melepaskan suami isteri. Kalau tidak, boleh je Allah Ta'ala buat satu tanda. Bila isteri itu berzina, ada tanda sendiri. Mungkin dia automatik kena penyakit lalu dia panggil sipilis ke apa benda. Tapi tak ada apa sampai melahirkan anak. Sampai apa? Boleh jadi orang yang akan taubat balik nanti. Orang yang akan macam-macam lah. Peluang imhal yang Tuhan beri kepada dia. Tapi apa boleh buat? Perbuatan itu sudah berlaku. Di zaman Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan jangan cakap. Jangan kata zaman Nabi pun ada juga berzina. Zaman Nabi ada juga perkara ini. Kalau tak berlaku di zaman itu, bagaimana kita nak dapat undang-undang pensyariatan hukum li'an? Bagaimana? Sumpah laknat ni tak akan berlaku. Habis bila berlaku kemudian, wahyu sudah tidak ada dengan wafatnya Nabi SAW. Jadi kita tak boleh kata berlakunya peristiwa ini
menunjukkan gagalnya pentadbiran Nabi. La, tahir lisanak, bersihkan lidah awak daripada mencerca, mencela. Kita mengatakan hikmah berlaku sedemikian. Kenapa? Allah Azza wa Jalla nak turunkan syariat. Nak letakkan satu perundangan, kena ada peristiwa yang berlaku. Baru ni kita bincang tentang Nabi kita SAW terlupa dalam salat. Jangan kita kata, oh Nabi pun tak khusyuk juga. La. Terlupa untuk disyariatkan. Kalau Nabi tak berlaku peristiwa itu kepada Nabi SAW, bagaimana Nabi nak syariatkan? Bagaimana nak berlakunya undang-undang, hukum, sujud sahwi? Itu semua hikmah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ayat kita. Kita pergi kepada beberapa faedah yang dapat kita kutip secara ringkas-ringkasnya. Kan? Dalam ayat ini, Allah Ta'ala guna perkataan apa dia guna? Perkataan wal khamisatu, tengok ayat 7. Anna la'natallahi alaihi. Allah Ta'ala laknat ke atasnya kalau dia bohong. Dhamir huna, dhamir ghaibah. Dhamir ghaib, alaihi. Tetapi waktu sumpah, suami kena kata alayya anna la'natallahi ala. Sumpah ke atasku. Tak boleh ke atas dia. Dia siapa dia? Dia ni orang yang bersumpah lah kena kata. Baik. Sebab apa? Sebab supaya kita tidak letakkan laknat itu ke atas kita. Kata Imam Nawawi, tanda tuan-tuan, bagi saya penting tajuk ni, isu ni. Imam Nawawi kata, annahu iza arada fil hikayati 'anil ghair. Apabila kita cerita tentang hikayat, cerita orang lain, tak baik. Hikayat itu, kalau kita cerita betul, maka kita akan kata, saya melakukan. Kan? Hikayat itu rujuk dhamir kepada mutakallim. Maka orang yang mencerita itu, jangan pencerita itu jadi dia. Lah. Jangan nisbahkan benda tak baik kepada kita. Kita kena kata orang tu kata. Contoh. Dalam perbahasan ulama tentang berlakunya perceraian. Ni bahaya ni. Kita kena kata seorang suami kata kepada isteri dia, aku cerai. Jangan pula pencerita ni kata, aku cerai. Nanti orang quote di sini, hantar video pendek kepada bini dia, tengok suami mu cerai dah mu. Sudah. Ini bahaya. Lafaz kufur contohnya. Orang ni berkata, kita kena sebut, orang tu kata gini-gini. Lafaz perkataan yang boleh membawa kepada kekufuran. Jangan pula kita kata, kita kata gini. Lah. Imam Nawawi kata, kalau kita hikayat kepada orang lain benda tak baik, maka hendaklah kita rujukkan dhamir itu kepada orang tu. Jangan kita kata kita kata. Kena berhati-hati dalam memilih lafaz. Memilih lafaz, sebab kalau tidak macam kita pula kata. Allahul musta'an. Baik, itu yang pertama. Yang kita kena belajar dalam perkara ini, di ayat yang terakhir, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kan? Kalau tidak limpah Allah Ta'ala ke atas hamba dia, fihi min ahkamil hikamil balighah, mempunyai hukuman yang mengandung hikmah yang besar, dan kesan limpah kurnia Allah Ta'ala itu yang tidak tersembunyi. Sama ada limpah kurnia itu kepada suami yang benar, itu jelas. Jelaslah. Sekurang-kurangnya suami dia boleh melepaskan diri dia daripada bertanggungjawab dengan baby, dengan anak yang dia tidak buat. Bukan daripada dia. Daripada menjadi pemikul biawak hidup, kata orang. Macam pikul biawak hidup. Nah, pikul duduk dengan isteri yang curang, yang jahat ini, maka jalan menyesaya, sumpah. Zahir untuk suami yang benar. Wa amma alal kadhib, adapun pembohong, tak kiralah suami atau isteri yang berbohong dalam tuduhan ini, apakah rahmat Allah Ta'ala di sini? Hikmah Allah Ta'ala. Fawa imhaluhu. Allah Ta'ala tangguhkan hukuman. Allah sembunyikan keaiban mereka atas dunia. Dan terlepasnya azab daripada disebat di atas dunia ini. Wa ta'ridu lit taubah. Allah Ta'ala buka pintu taubat. Tetapi ingat,
Hukuman ini akan berlaku di akhirat. Senang je. Kita buat dulu, nanti kita taubat lah. Bukan senang. Allah yang buka pintu taubat. Tapi kalau dia tutup pintu, dah bercerai dengan suami dia yang dia curang tadi, happy lah kan. Ikut si jantan yang dia berzina tadi, berapa lama nak hidup? Mungkin dia hidup menambah lagi berterusan dalam keadaan zina, mati dalam keadaan sedemikian. Kita kata wallahu alam. Ini jangan rasa tak apa, kita sumpah dulu, selesai, settle dah dengan suami yang pertama, masyarakat pun tak malukan kita. Kemudian kita taubat, belum tentu tuan-tuan. Pintu taubat ni Allah yang buka kepada kita. Buka hati seorang itu nak bertaubat. Yang ketiga, sumpah laknat ini berlaku di antara suami dengan isteri. Kalau dengan orang lain jangan. Tak boleh. Contohnya laki-laki ni tengok isteri orang tu, isteri jiran dia berzina. Dia pergi sumpah, dia kena bawa saksi. Kalau tidak, haddun fi zahrihi, sebab atas belakang dia, sebab hukum qazaf. Maka suami je yang mempunyai autoriti yang berkuasa untuk menuduh isteri dia sebab nak melepaskan perkara yang cukup besar dalam hidup dia. Allahu Akbar. Yang keempat, dalam ayat ini juga, setelah baca ayat, setelah berlaku sumpah, Nabi SAW kata, laula kitabullah. Kalaulah tidak Allah Ta'ala turun Quran macam ni, li walaha sya'nun. Aku ada undangan lain. Mana Nabi kata, aku rejam orang perempuan ni. Tapi oleh kerana benda ini sudah berlaku, kan? Dan hukum syarak ini, ala hasabiz zahir, kita hanya tengok yang zahir je lah. Walau kanal waqi' yukhalifuhu. Walaupun realitinya berbeza. Tapi oleh kerana undang-undang Allah Ta'ala buat, kalau isteri sudah bersumpah menafikan tuduhan suami dan sumpah Allah Ta'ala murka atas dia berani begitu sekali, walaupun nanti dia lahirkan anak, nampak DNA anak tu kepada si jantan, Nabi kata kita tak boleh buat apa lagi. Hukuman yang kita ambil ni hukum zahir. Ini dia punya kaedah, prinsip dalam Islam, kita boleh ambil yang zahir saja. Yang ke 4 ke 5, tulislah pelajar. Bahawa annal badal, satu kaedah lagi dia. Annal badala lahu hukmul mubdal. Ganti boleh ambil daripada yang digantikan. Maka dalam masalah ini, sepatutnya dibawa 4 orang saksi. Tapi dalam isu suami yang tersepit, yang terlekat dengan isteri sendiri ini, maka Allah Ta'ala ganti dia dengan apa? Dengan 4 kali sumpah. Ada yang mengatakan 4 kali sumpah itu bukan ganti daripada saksi. Cuma nak takkid, nak menguatkan. Kita kata adalah khilaf-khilaf ulama dalam masalah ini. Jadi para pelajar sekalian, kita boleh simpulkan di sini bahawa kesan daripada sumpah, yang pertama, terpisahlah suami isteri secara automatik. Yang kedua, kalau dia kandung, suami berhak menafikan anak yang dikandung itu daripada dia. Yang ketiga, dua-duanya terlepas daripada hudud. Si suami tidak disebab kerana menuduh isteri, qazaf. Si isteri tidak direjam dengan tuduhan zina kerana dia telah bersumpah menjual nama Allah Ta'ala untuk nak melepaskan diri dia di atas dunia. Allahul Musta'an. Kita minta izin, minta maaf, minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah SWT selamatkan kita, keluarga kita, keturunan kita daripada terperangkap dengan maksiat, dengan fahisyah yang dahsyat ini, para jemaah sekalian. Baiklah. Setakat itu dulu yang kita bincangkan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, siri yang sangat menyentuh perasaan, yang menyayatkan hati kita, tuan-tuan teruskan pengajian kita bermula ayat 11 sehingga ayat 18, iaitulah peristiwa yang menyentuh kesucian Nabi SAW dan juga isterinya Sayyidah Aisyah, sehingga timbul hadisul ifki, tuduhan jahat yang dibuat oleh munafikin terhadap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Insya-Allah para pelajar sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam siri yang akan datang di bawah kisah hadisul ifki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita dari semua bala bencana, dari semua perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.